telah siap penyambungan bagi amali 2, iaitu amali DC AC BJT analisis. Kita akan mengirakan nilai voltan pada kaki transistor. Okey, seperti kita tahu, kaki transistor mempunyai 3, iaitu kolektor, base dan emitter. Okey, kita akan menggunakan peralatan seperti DC power supply untuk mengirakan voltan kita. Okey, ni voltan masukkan kita. Kita perlu sambungkan probe merah, probe positif kepada R1. Okey, pastikan dia ada penyambungan di sini. Okey, kita ambilkan probe negatif, sambungkan kepada ground. Probe hitam ni sambungkan pada ground. Okey, seterusnya peralatan yang kedua untuk kita mengukur voltan, kita menggunakan multimeter. Okey, di sini saya setkan kepada 200 volt. Okey, juga 200. Kemudian kita akan sambungkan probe hitam, probe negatif kita kepada ground. Okey, kita kepitkan sekali. Okey. Probe merah kita akan letak pada kaki yang kita perlu ukur. Okey, kemudian selesai penyambungan, kita akan onkan supply. Okey, kita setkan kepada 22 volt. Okey, kemudian kita akan kira nilai VC, voltan kolektor. Okey, perhatikan ada 3 kaki. Okey, VC adalah di sini. Letakkan VC. Okey, bacaan menunjukkan adalah 8.3. Okey, itu adalah untuk VC. Kemudian kita tengok pada kaki transistor yang kedua, di tengah-tengah adalah base, iaitu kita akan nak cari nilai VB. Okay. Nilai VB adalah bersamaan dengan 2.4 volt, dan akhir sekali kita akan cari nilai VE, emitter. Okey, di kaki yang terakhir. Okey, kita dapati bacaan adalah 1.7 volt. Ini adalah cara untuk mengira voltan. Okay, setelah kita mencari nilai voltan, seterusnya kita akan mencari nilai arus pada kaki transistor kolektor, emitter dan base. Okay, pertama sekali kita perlu mematikan bekalan kuasa pada litar kita. Okay, ini adalah langkah keselamatan. Okay, cabutkan probe negatif multimeter tadi. Okay, kita sambungkan semula. Okay. Okay, kemudian kita setkan multimeter kita pada nilai ampere sebab kita nak cari arus. Okay, saya setkan 200. Okay. Okay, untuk mencari IC okay, yang berada di sini, IC. Okay, kita boleh mengangkat kaki IC ataupun resistor. Tapi bagi memudahkan, kita angkat kaki resistor untuk memutuskan litar ini. Okay, kita pindahkan pada kawasan yang tiada sambungan. Okay, ni pasang semula, pastikan ada sambungan. Okay, kemudian kita boleh hidupkan semula bekalan kuasa. Okay. Sekarang probe merah kita letakkan kepada kaki resistor. Probe merah, probe hitam kita letakkan kepada kaki kolektor. Okay. Bacaan menunjukkan adalah 2.0 ampere, milliamp. Okey, setelah kita mendapat nilai arus kolektor, kita akan mencari nilai arus emitter pula. Okey, kita kembalikan semula kedudukan resistor kolektor tadi dan kita memutuskan bekalan kuasa bagi memutuskan sambungan emitter dan resistor. Okey, kita angkat jumper yang menghubungkan emitter dan resistor ini. Okey, kita angkat jumper ni. Pindahkan kedudukannya kepada mana-mana yang tiada sambungan. Okey. Okey, setelah siap, angkat kaki. Kita akan onkan semula bekalan kuasa kita. Okey, ambil probe positif.
Ambil probe positif, letakkan pada kaki ammeter dan probe negatif pada jumper yang kita alihkan. Okey, bacaan menunjukkan adalah 1.6 miliampere. Ini adalah arus untuk IE. Okey, untuk mencari nilai IB, kita perlu angkat kaki base, okey, kaki base di transistor. Untuk mencari nilai arus, kita perlu angkat kaki. Komponen yang perlu kita ukur. Okey, sekarang ni kita letakkan probe kita. Okey, probe positif pada resistor. Okey. Sekarang ni probe negatif kita pada kaki base transistor. Okey. Perhatikan nilai multimeter. Okey. Okey, nilai multimeter kita mendapat sebanyak 16.7 mikro. Okey, kita menggunakan julet di sini iaitu 200 mikro, kita dapat 16.7 mikro untuk IB. Okey, sekarang ini kita akan mencari gelombang dan AV gain untuk litar yang kita sambungkan. Sekarang ni litar ini disambungkan dengan kapasitor C2. Okey, sekarang ni C2. Selepas ni kita akan cabut C2 ini. Kita ingin lihat gelombangnya. Okey, pertama sekali kita akan gunakan yang C2 dahulu. Kita akan tengokkan gelombang. Okey, sekarang ni saya menggunakan trainer kit ni sebagai function generator kita. Okey, saya sambungkan mengikut kertas soalan yang diberi. Okey, kalau anda dapat perhatikan pada kertas soalan ini kita terdapat AC dan DC. Jadi dekat sini saya menggunakan AC ini adalah menggunakan function generator dan DC saya menggunakan DC power supply. Saya setkan 22 volt. Okey, kita sambungkan supply kita AC dan DC mengikut kertas arahan yang diberi. Okey, untuk mengeluarkan gelombang kita menggunakan osiloskop. Kita menggunakan dua channel 1 dan channel 2. Okey, channel 1 ini adalah bahagian masukan dan channel 2 adalah bahagian keluaran yang akan kita letakkan pada kapasitor C2 yang kita akan cabut untuk mencari gelombang seterusnya. Okey, sekarang ni tengok input dia. Kita masukkan probe, letakkan probe positif pada kaki kapasitor 1, masukkan dan kita groundkan. Okey, semua probe kita groundkan. Okey, untuk channel keluaran ataupun output dia kita letakkan pada kaki yang berhubung dengan transistor. Okey, kalau anda dapat lihat di dalam litar ini, di sini adalah bahagian out kita. Okey, ini adalah bahagian out kita dan saya letakkan di sini. Saya letakkan jumper supaya mudah untuk kita meletakkan probe kita dan kita letakkan pada ground. Okey. Okey, untuk sambungan power supply kita letakkan pada bahagian masukan dan negatif power supply kita letakkan pada ground. Sama juga seperti function generator iaitu bekerja sebagai AC. Okey, kita masukkan input dia mengikut kertas arahan juga. AC letak di sini dan ground kita letakkan pada bahagian ground. Okey, sekarang ni kita perhatikan gelombang pada osiloskop. Okey, kita tekan measured. Okey, setiap kali ni tekan measured. Okey. Okey, sekarang ni kita gelombang yang patut kita dapat adalah gelombang itu fasanya berlain-lain. Okay, sekarang kita tekan stop. Okay, untuk kita perhatikan gelombangnya. Okay, gelombang ada sedikit ralat di bahagian negatif, tapi kita dapat lihat gelombang menunjukkan dua fasa yang berbeza, satu positif dan satu adalah negatif. Jadi dekat sini kita boleh kirakan gain dia. Okay, kat sini adalah channel 2 dan sini adalah channel 1. Kita perlu bahagikan channel 2
dan channel 1, dan kita akan mendapatkan nilai AV kita untuk gelombang yang disambungkan dengan C2. Seterusnya kita akan cabut pula without C2, kita tengok hasilnya dan bacaan AV-nya. Okey, selepas kita membuang kapasitor sebentar tadi, kita akan sambungkan satu connector ataupun jumper di bahagian collector transistor kita yang akan disambungkan dengan channel 2 oscilloscope. Okey, kita akan sambungkan. Untuk channel 1, dia tetap sama, iaitu input, di mana kita letakkan positive probe tu kepada C1, kapasitor 1, di mana channel 2 ini kita akan letakkan di bahagian collector. Okey, macam biasa kita menggunakan function generator sebagai AC supply kita. Kita menggunakan DC supply 20 volt dan kita akan lihat gelombangnya. Kita dapati gelombangnya seperti ini. Okey, untuk C2, C2 kita dapat lihat gelombangnya kecil berbanding C1, channel 1, dan kita akan dapat lihat kat sini, ini adalah cycle RMS-nya. Kita akan bahagikan channel 2 dan channel 1 ini supaya kita dapat AV untuk litar tanpa kapasitor 2.